kita mesti faham. Sekolah-sekolah di sekolah kita ada sekolah yang berlainan, ada bahasa penghantarannya adalah bahasa Cina, bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Jadi kalau kita menggunakan semua sekolah ini yang yang ramai yang khawatir bahawa yang pada akhirnya hanya akan gunakan bahasa Malaysia. Dan saya nak kata di sini bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan semua kita boleh bertutur dalam bahasa kebangsaan. Baik, saya nak timbulkan senario ini, bukan bahasa ibunda. Baik, saya timbulkan senario ini. Saya nak, kita tak punya banyak masa. Saya nak timbulkan senario ini. Kita akan wujudkan satu sekolah yang semua pelajarnya kita pilih dari berbagai kaum. Perkemudahan yang terbaik kita berikan. Kita berikan guru yang terbaik. Kita berikan kesempatan untuk setiap orang belajar bahasa ibunda selain daripada bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan. Ya. Dengan keadaan sedemikian, apakah sekolah seperti ini yang berhormat dapat terima? Saya adalah pro-choice. Siapa yang boleh terima, boleh hantar anak dia. Siapa yang hendak menghantar anak dia... Saya tanya soalan ini kepada yang berhormat. Apakah yang berhormat setuju sekolah ini? Sekolah seperti ini? Saya rasa dia boleh diujukan. Dia boleh diujukan. Baik, tapi kalau... bukan untuk semua. Yang untuk dia adalah satu pilihan yang lain. Orang yang atau ibu bapa yang hendak hantar anak mereka kepada sekolah ini boleh dihantar. Kita tidak integrasikan kanak-kanak sejak peringkat awal. Tapi ini ada satu pilihan. Kita wujudkan satu sekolah integrasi. Tak bolehkah diterima? Saya tak nak kerana yang motor dia beri dia nak yes or no kita harapkan beginilah ya. Okey. Baik, saya nak tanyakan satu soalan kepada yang berhormat. Ya. Apakah misalnya yang berhormat boleh menggerakkan DAP untuk mewujudkan misalnya kelab-kelab unity ataupun perpaduan di kalangan rakyat Malaysia? Ini DAP ambil inisiatif. Di universiti kalau di sekolah, mereka pun tak benarkan DAP masuk. Baik. Apa harapan kita yang berhormat Salahuddin untuk masa depan anak-anak kita? Saya nak sambung sikit tadi tentang sekolah integrasi. Di sini kita tak boleh mewujudkan unsur paksaan. Ya. Tidak semua duduk satu bumbung bermakna kita berpadu. Kembali pada konsep Umar tadi. Bahawa kita berikan hak orang Cina nak berbahasa Cina. Hak orang Melayu nak berbahasa Melayu. Boleh bagi contoh itu kita akan memberikan suatu bentuk keadilan kepada semua. Kalau tidak ada contoh daripada lain, bagi Malaysia, Indonesia ada di Thailand, ada di Filipina, ada jadikan Malaysia negara contoh. Kalau orang lain, tidak boleh buat contoh, kita buat satu contoh yang terbaik. Yang berhormat Salahuddin, apakah yang berhormat juga menentang misalnya kalau kita wujudkan sekolah integrasi atau apa namanya sekolah wawasan dalam konteks ini? Itu mekanisme yang kerajaan buat. Itu sekolah integrasi yang telah wujud. Siapa yang nak hantar anak, silakan. Tapi jangan kita paksaan. Kita tak nak satu bentuk perpaduan yang diasaskan pada paksaan. Mesti wujud mutual respect. Bagaimana kita nak wujudkan integrasi dan pemahaman di kalangan rakyat jelata kalau kita tidak bermula daripada peringkat paling rendah? Profesor, selagi kita tidak bermula pada bawah, Datuk Pengerusi, kita tidak akan berjaya. Kita mesti mula pada bawah, bahkan daripada tadika lagi. Daripada sekolah rendah masuk ke universiti. Kita daripada tadika sekolah rendah, kita satu sistem berlainan. Masuk universiti jadi masalah di universiti, kita tidak boleh bercantum. Ini nak letakkan blame kepada universiti. Nak letakkan kesalahan pada pihak kerajaan. Kerajaan telah menyiapkan berbagai-bagai polisi. Tapi yang salah kita masih mengamalkan konsep yang begitu jumut dan bantut dalam pemikiran. Apakah tidak yang berhormat Chong Eng masih lagi membawa baggage pemikiran tahun 60-an atau 70-an dalam abad yang ke-21? Saya rasa saya lebih advance daripada Datuk Seri. Kerana itu pandangan saya sendiri. Saya rasa pada hari ini kita perlu berpandangan lebih luas. Dan kita mesti lebih multi-racial. Tapi tak boleh katakan... Tapi saya cadangkan supaya diwujudkan sebuah sekolah yang ada proses integrasi saya yang rasa itu berhormat. misconception. Itu ada misconception yang percaya bahawa kalau mereka diletak di satu bumbung dan berjauh, mereka akan berpadu pada masa yang depan. Tapi saya tak pernah bergaul dengan orang Melayu apabila dalam
sekolah rendah Cina. Kerana Itu saya masalah. dari Itu masalah tak kenal bergaul. kerana saya dari Kampung Baru. Saya pernah menjadi ahli MCA. Tapi selepas itu saya rasa MCA tidak boleh berjuangkan hak saya. Dan saya rasa DAP, objektif DAP lebih sesuai dengan saya. Untuk kesesamaan untuk semua. Lalu menolak sekolah yang walaupun pada Itu peringkat saya asal rasa itu adalah satu menunjukkan integrasi. misconception yang orang Melayu adakah orang Melayu semua berpadu. Ini bukan soal perpaduan. Berbahasa sama. Kita timbulkan yang berhormat. Soal integrasi daripada peringkat paling rendah. Baik, Datuk. Ya, kan saya model sekolah bintang itu yang terbaik dan saya melalui proses itu. Sekolah rendah dulu bergaul, sekolah menengah maka tentera bergaul, ke universiti pun pergaulan yang baik. Dan saya rasa bila saya kembali ke Greek, ramai kawan-kawan Cina dan semasa saya mengambil bertanding baru ini banyak kawan-kawan di sekolah rendah datang kembali. Oh ini Wapenio, dia kata kita punya kawan, kita tolong. Saya punya kawan Melayu, tak ada masalah. Kenapa menentang? Kerana ini adalah satu misconception bahawa percaya kalau Melayu bergaul mereka dapat berpadu. Jadi kalau gitu kita tak perlu bergaul. Saya rasa saya tidak dilayangkan seperti sama. Saya tak sama dengan Datuk kerana Datuk ada bumi Putra, saya bukan bumi Putra. Itu adalah perbezaannya. Walaupun bagaimana mesra kita bergaul pun. Kenapa itu merupakan hambatan? Bukankah kepelbagaian ini yang kita katakan kerana plural kalau society? Baik, saya nak tumpukan perhatian kepada kita ada waktu yang cukup terbatas. Saya tanyakan tadi, apakah harapan masa depan, Profesor? Baik, saya terus terang cakap, saya ingin melihat negara Malaysia yang makmur, yang maju, semua kaum bersatu padu. Saya ingin tidak akan ingin melihat seperti yang kita lihat apa yang berlaku di negara-negara luar. Ya, perpaduan tidak ada, perpecahan, konflik, pergaduhan antara kaum, antara agama. Kalau ini berlaku, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan hancur. Dan Malaysia juga saya rasa semua akan rugi. Orang Melayu rugi, orang Cina rugi, India rugi, semua rugi. Tidak ada faedah. Baik, yang berhormat, kalau ada apa janji atau harapan kita untuk anak-anak kita masa depan? Pada saya, kita mesti kembali kepada kehidupan beragama. Hanya dengan agama kita akan selamat dunia sampai akhirat. Jadi perpaduan ini, saya nak ulang lagi sekali bahawa ini mesti berteraskan kepada Islam yang melihat kepada hak yang mesti dipulangkan kepada orang yang berhak. Dan pada masa akan datang, saya yakin dan percaya bahawa kalau PAS diberikan kesempatan untuk merancang Malaysia ini, perpaduan jenis inilah yang akan kita terapkan, keadilan untuk semua, Malaysia untuk semua. Dan di samping kita terus mendukung, kalau orang Melayu masih lemah, kita akan meneruskan perjuangan orang Melayu. Daripada orang yang bukan Melayu yang miskin, kita akan teruskan dengan satu konsep Islam yang universal dan sejagat dunia sampai akhirat. Saya rasa melainkan dasar negara akan bertukar, melainkan UMNO akan berubah supaya mereka menjadi tidak hanya berjuang untuk satu tahun. DAP tak payah berubah. DAP tak payah berubah. Memang selalu yang berjuang untuk semua. Baik. Saya bagi waktu kita cukup terbatas. Saya bagikan peluang pada Profesor. Perpaduan kita sudah agak baik tapi masih ada ruang-ruang lagi. Di mana persamaan sudah ada, rasa kekeluargaan sudah ada, rasa kemalaysiaan sudah ada. Dan kita sama-sama tidak suka kepada pergaduhan antara kaum. Baik, inilah sebenarnya Datuk yang berhormat Salahuddin, Profesor Ibrahim. Tujuan kita mengadakan forum ini adalah untuk mencari kepelbagaian fahaman, pemikiran, perubahan, sikap, nilai yang berbeza-beza dan kita bincangkan. Sekurang-kurangnya kalau kita bersedia membincangkan, mungkin 50 tahun daripada sekarang atau 100 tahun daripada sekarang kita akan bincangkan isu ini. Sekali lagi bagi PRTN, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berhormat Profesor Datuk Dr. Hashim Wanteh, yang berhormat Chong Eng, yang berhormat Salahuddin Ayub, Profesor Datuk Seri Dr. Ibrahim Abu Shah. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan ini adalah permulaan untuk perbincangan mungkin untuk masa depan. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.